Apa khabar murid-murid? Bersama dengan Cikgu Mimi, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4, temanya Sains dan Teknologi, Unit 17, Teknologi dalam Kehidupan. Hari ini, kita akan melihat kemahiran membaca. Jom! Untuk makluman, PDP hari ini berdasarkan standard kandungan 2.3, iaitu membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Dan standard pembelajaran 2.3.2 iaitu membaca karya sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Objektif pembelajaran hari ini ialah kita akan melihat murid-murid dapat mendeklamasikan sajak "Oh telefonku" berdasarkan buku teks. Kemudian melengkapkan maksud sajak pada rangkap kedua dan rangkap ketiga berdasarkan sajak. Ini merupakan contoh peranti mudah alih, antaranya komputer, tablet dan telefon pintar. Sebenarnya kan murid-murid, terdapat kebaikan dan juga keburukan menggunakan peranti mudah alih. Nak tahu apa? Jom lihat di sebelah. Baiklah murid-murid, antara kebaikan peranti mudah alih, yang pertama, memudahkan pencarian maklumat. Kedua, sebagai alat perhubungan dan komunikasi, serta kita dapat bersuah foto menggunakan telefon pintar sebagai kenangan. Mari kita lihat pula keburukan peranti mudah alih. Yang pertama, terdedah kepada penyebaran berita palsu, leka bermain permainan digital dan menyebabkan masa bersama keluarga semakin berkurang. Bagaimana murid-murid? Sudah tahu kebaikan dan keburukan menggunakan peranti mudah alih? Ingat tahu, janganlah kita terlampau leka bermain telefon pintar sehingga mengabaikan pelajaran kita. Kenapa cikgu cakap begini? Sebab hari ini kita akan belajar berkaitan dengan "Oh telefonku". Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 116. Berdasarkan buku teks, "Oh telefonku" itu merupakan sajak. Jadi sebelum kita nak lihat sajak itu dengan lebih mendalam, cikgu nak ajar dulu murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan sajak. Kalau nak tahu, kena lihat video di sebelah. Baiklah murid-murid, jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sajak. Cikgu akan ajarkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan sajak, ciri-ciri sajak dan juga bentuk sajak. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sajak. Sajak ialah puisi moden yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan irama. Maksudnya sajak ini penulisannya ialah bebas, tak terikat seperti puisi tradisional, pantun dan juga syair. Sajak berasal daripada perkataan Arab iaitu saj yang bermaksud karangan puisi. Kita lihat ciri-ciri sajak. Yang pertama dari segi tema. Tema ini merupakan persoalan utama yang ingin disampaikan dalam sajak. Contohnya tema kasih sayang, tema patriotisme. Seterusnya ialah persoalan. Persoalan ini merupakan perkara sampingan yang hendak disampaikan. Contohnya sajak ini ada selitkan persoalan kasih sayang. Seterusnya ialah gaya bahasa. Setiap sajak ni mempunyai gaya bahasa yang berbeza. Antaranya hyperbola. Hyperbola ni merupakan bahasa kiasan yang berlebih-lebihan digunakan dalam sajak. Kemudian kita ada personifikasi. Personifikasi ini ialah kita memberikan sifat manusia kepada sesuatu benda yang bukan hidup. Seterusnya kita ada bentuk sajak yang terdiri daripada bilangan baris, bilangan rangkap dan sebagainya. Seterusnya kita lihat pula bentuk sajak. Yang pertama, bentuk sajak bebas iaitu tidak terikat dengan rima, rangkap dan ayat. Macam sajak di sebelah. Maksudnya, sajak bebas ini tidak terikat dengan rima seperti pantun yang terikat dengan rima akhir AB. Kalau lihat sajak di sebelah, nampak tak rima akhirnya tidak sama? Contohnya rangkap pertama I. Kemudian bebas dari segi ayat. Lihat rangkap yang keempat. Ada baris yang ayatnya 4 ayat, ada baris yang 5 ayat dan juga ada baris yang 2 ayat. Bebas, tidak terikat.
Seterusnya kita ada bentuk sajak yang terikat, yang mana terikat dengan pola khusus. Rima, baris, setiap rangkap mestilah sama. Contoh sajak di sebelah menggunakan rima yang sama, iaitu ABAB. Apa maksud ABAB? Maksudnya rima di belakang tu sama. Contoh, rima akhirnya sama, mengambur, bahasa, hancur, tak bisa. Jadi ABAB. Baik, seterusnya kita lihat pula bentuk sajak yang terakhir, iaitu sajak separuh terikat. Maksudnya dalam sajak ini ada rangkap yang terikat dan ada juga rangkap yang bebas. Maksudnya ada rangkap yang rima akhirnya sama. Sama ada ABAB ataupun AAAA. Ada juga rangkap sajak yang bebas. Rima akhirnya tidak sama. Jom kita lihat contoh sedutan video mendeklamasikan sajak. Izharlah, kita belum merdeka. Hari ini, anak muda telah diracuni. Budaya songsang telah meresapi rohani. Kononnya, inilah gaya terkini. Saksi aku akan bangsaku. Merampit buta mencari penyakit. Fikirnya ramai mengepit. Berpakaian singkat dan ketat. Fikirnya ramai terpikat. Baiklah murid-murid, sudah dengar kan sajak yang dideklamasikan sebentar tadi? Seterusnya, murid-murid dikehendaki untuk membuka buku teks halaman 116. Baiklah, sudah bersedia? Arahan aktiviti pertama. Yang pertama, baca sajak telefonku sepintas lalu secara mekanis, iaitu bacaan kuat. Mari baca bersama-sama dengan cikgu secara kuat. Telefonku, teknologimu pantas meluas. Tiada lagi setia melekat. Menjadi penunggu dinding. Kini dikau berkaki, mampu ke mana-mana, menabur bakti. Telefonku, murninya jasamu. Saat aku kerinduan, ibu bapa yang berjauhan, kau menghulurkan tanganmu, memperdengarkan pesanan, buat mewarnai kehidupan. Telefonku, beruntung sungguh nasibmu, dibawa mengharungi dunia, bersuah foto sini sana, merakam saat indah, buat tatapan mata, jadikan kenangan. Baiklah, bagus murid-murid. Seterusnya, apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu dikehendaki merakam suara kamu mendeklamasikan sajak telefonku. Kenalkan nama kamu, deklamasi sajak dan hantar audio ini kepada Cikgu Mimi. Contohnya begini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Norsha Mimi. Hari ini saya akan mendeklamasikan sajak yang bertajuk telefonku. Telefonku, teknologimu pantas meluas. Tiada lagi ia melekat, menjadi penunggu dinding. Kini, dikau berkaki, mampu ke mana-mana, menabur bakti. Senang kan murid-murid? Jangan lupa siapkan tugasan ini dan hantarkan audio rakaman kamu kepada Cikgu Mimi. Selesai tugasan yang pertama, mari kita lihat pula aktiviti yang kedua. Selesai sahaja melaksanakan tugasan yang pertama, tugasan yang seterusnya, cikgu inginkan kamu baca sekali lagi sajak telefonku dan fahami betul-betul. Kemudian, nampak tak di sebelah kanan kamu terdapat tempat kosong bagi maksud rangkap kedua dan juga rangkap ketiga. Berdasarkan tempat kosong ini, cikgu nak kamu fikir apakah maksud bagi sajak rangkap kedua dan rangkap ketiga.
lengkapkan maksud rangkap tersebut dalam Google Form yang cikgu sudah berikan dalam grup WhatsApp kelas kita. Contohnya begini, mari kita lihat rangkap yang kedua. Baik, rangkap kedua berbunyi, "Oh telefonku, murninya jasamu. Saat aku kerinduan, ibu bapa yang berjauhan, kau menghulurkan tanganmu." Nampak tak? Kau menghulurkan tanganmu. Secara logiknya, telefon mestilah tidak ada tangan, betul tak? Jadi, apa maksud rangkap ini ialah walaupun kita berjauhan dengan ibu bapa, tapi dengan adanya telefon bimbit, kita dapat untuk mengubati rindu. Dengan apa? Dengan kita menghubungi ibu bapa kita dan sebagainya. Jadi cikgu nak kamu tulis maksud rangkap tersebut pada Google Form yang cikgu berikan. Baiklah murid-murid, jom kita bermain. Kali ini cikgu nak kamu jawab permainan yang cikgu sediakan. Pautannya cikgu telah berikan di grup WhatsApp dan juga ada di bahagian description di bawah YouTube ini. Selamat menjawab. Kita jumpa pada kelas yang seterusnya.